Alhamdulillah, sama-sama kita memanjat kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana dengan rahmatnya kita dapat bersama-sama pada malam ini dalam satu majlis ceramah teguh pertahan di Dun Paka dan juga seluruh negeri Terengganu, insya-Allah, dan majlis kita insya-Allah berjalan dengan lancar dan sempurnanya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita pada pilihan raya yang ke-14 lalu, kita tidak bersama. Saya bersama dengan Pakatan Harapan, PAS bersendirian, dan Barisan Nasional. Dan pada ketika itu kita walaupun tidak bersama dengan PAS, kita sama-sama menentang satu kerajaan yang dinamakan kerajaan kleptokrasi. Masih ingat tak lagi tu? Ingat. Kerajaan kleptokrasi ini adalah satu kerajaan yang dipimpin oleh pemimpin kleptokrat, yang mana kleptokrat ni digambarkan sebagai pemimpin yang mencuri, merompak, menyamu, memunggah harta negara mengikut suka hati dia. Dan alhamdulillah ditakdirkan kerajaan itu tumbang. Dan penyangak yang terbesar telah diadili dengan baik. Dan masih lagi ada saki-baki. InsyaAllah salah seorangnya ialah Timbalan Perdana Menteri yang ada pada hari ini, yang disebut juga oleh penceramah kita terdahulu berhadapan dengan 47 kes. Itu kerajaan kleptokrasi. Tapi hari ini kita bertempur sekali lagi dengan satu kerajaan yang dipimpin oleh kakistokrat. Dekat-dekat dia, di mana kumpulan ini, kerajaan pimpinan ini diterajui oleh mereka yang tidak kompeten, mereka yang tidak faham erti kata mentadbir negara yang paling buruk. Dan di dalamnya mereka adalah seorang yang suka membohong secara bersiri, bukan sekali-sekali, menipu dan juga mengkhianat. Ini kerajaan kakistokrasi yang ada di negara kita, yang mana bukan seorang, beberapa orang, boleh dikatakan sebilangan besar pemimpin-pemimpin kerajaan kakistokrat hari ini, mereka yang suka berbohong, menipu dan juga mengkhianat. Dan mereka tidak cekap mentadbir. Kita boleh nampak dengan mata kepala kita, mempunyai tingkah laku yang tidak bermoral. Dan kita berhadapan juga dengan pemimpin yang mempunyai dendam kesumat, yang pandai bercakap, hebat berjanji, tyra berlakon, bersumpah dengan tiada kesudahan. Dengan bahasa mudahnya, kleptokrasi ini adalah pembohong, penipu dan juga pengkhianat. 7 bulan pertama, lebih kurang 7 bulan pertama dia memerintah negara kita, apa dia yang dibohong kepada kita? Yang pertama, apabila dia menang, dia menawarkan satu pendidikan percuma kepada rakyat Malaysia. Ada sekarang? Bohong. Dan beliau mendakwa juga pemimpin parti politik Perikatan Nasional
menggunakan dana judi untuk membelanjakan pada pilihan raya yang ke-15 di peringkat Parlimen Negeri Terengganu dahulu. Bohong. Dengan bukti. Ada satu soalan di Parlimen. Sahabat saya ada sebelah ahli Parlimen sekarang. Saya ahli Dewan Negara. Ditanya, sejauh mana siasatan terhadap dana judi yang dituduh kepada Perikatan Nasional. Menteri jawab, tak siasat. Pasal tak ada okey. Tak boleh nak siasat, pasal tak ada okey. Bermakna tuduhan itu yang dibuat oleh PMX yang merangkap Menteri Kewangan ada satu pembohongan. Dua. Dan yang ketiga, beliau berjanji, ni baru, ni bukan sebelum pilihan raya, kita ambil hak selepas pilihan raya pula, apabila perjumpaan Perdana Menteri dengan pegawai-pegawai kerajaan di Putrajaya, dan ucapan yang pertama beliau ialah tidak akan mengamalkan kelulusan di mana-mana tempat apabila tempat itu nak diadakan pilihan raya. Dikata pada masa tu UMNO dulu, kalau nak pilihan raya aja dia turun, dia lulus. Macam-macam projek dia lulus. Tapi PMX berjanji di depan seluruh pegawai kerajaan, bukan pegawai kerajaan bawah-bawah, dengung, pegawai kerajaan di Putrajaya, tidak akan mengamalkan perkara yang korup sebegitu. Tetapi 6 negeri diadakan sambutan raya madani. Negeri mana? Negeri yang terlibat dengan pilihan raya. Dia turun negeri Sembilan, 1 bilion diluluskan untuk pembangunan negeri Sembilan. Dia turun ke negeri Pulau Pinang, berbilion juga diluluskan untuk pembangunan di Pulau Pinang. Ini satu pembohongan. Dan juga dia berjanji untuk tidak mengamalkan perkara-perkara yang korup juga yang diamalkan oleh kerajaan-kerajaan terdahulu, di mana dalam GLC-nya tidak akan ada lagi walaupun seorang di kalangan ahli politik. Ini janji. Dia berbohong lagi. Boleh dikata semua 100% GLC yang ada di negara kita diwakili oleh pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan yang kalah bertanding ataupun menang bertanding. Semua daripada parti politik. Pembohongan. Ini contoh ciri-ciri yang saya katakan tadi, kerajaan yang dipimpin oleh kakistokrat. Dan kita telah terjerumus, negara kita telah terjerumus tuan-tuan, dalam kancah negara kakistokrasi yang dipimpin oleh mereka yang membohong, menipu dan juga mengkhianat negara. Itu membohong, menipu. Kita nak bagi contoh supaya orang pakar boleh dengar. Kita kaitkan sikit pasal kerajaan negeri dengan kerajaan pusat sealiran. Kita perlu mempertahankan apa yang kita ada supaya kita tidak dikategorikan dalam kepimpinan kakistokrat. Apa dia? Menang hari ini, akad sumpah je 24 jam, apa dia? Minyak turun. Apabila kita tanya, itu cerita lama. Bukan cerita lama tuan-tuan, cerita baru dalam kempen pilihan raya yang ke-15. Diulang lagi, saya ulang, di pentas PKR, Kongres PKR, diulang lagi. Saya tak mampu untuk menurunkan harga minyak kerana bukan saya jadi Perdana Menteri. Kalau saya jadi Perdana Menteri, maka minyak akan turun. Diulang lagi. Sekarang minyak makin naik. Penipu. Kadar elektrik diturunkan. Kadar elektrik turun ke naik tadi? Naik. Penipu.
Ini yang kita gambarkan. Mengkhianat. Satu lagi pengkhianat. Saya nak cerita lagi walaupun saya ulang di beberapa tempat di seluruh negara yang menjemput saya untuk memberi syarahan. Saya nak ulang lagi sekali, Anwar Ibrahim sekarang ni mengkhianati lantikan sebagai Perdana Menteri. Perdana Menteri, tuan-tuan kena ingat, adalah pemimpin nombor satu negara. Apabila didatangi oleh Presiden Indonesia Jokowi, nama Presiden, tapi kita nama Perdana Menteri. Jokowi ini pemimpin nombor satu di Indonesia. Perdana Menteri di negara kita, pemimpin nombor satu di negara kita. Boleh perjanjian maritim, saya tak nak bahas pasal perjanjian apa, tetapi dalam ucapan beliau, di sisinya ada Presiden Jokowi, beliau mengatakan keputusan yang kita buat ni seperti mana yang diinstruksi oleh Bapa Presiden Indonesia. Instruksi itu dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa orang putihnya instruction, dan dalam bahasa kitanya arahan. Maknanya keputusan yang dibuat oleh Perdana Menteri itu adalah arahan daripada Presiden Indonesia. Itu satu pengkhianatan. Khianat lagi. Elok-elok kalimah Allah kita kalah dalam perbicaraan dengan J Island. Penggunaan kalimah Allah nak digunakan oleh orang bukan Islam, kita kalah. Kerajaan kalah, dirayunya. Tiba masa PH memerintah, ditarik balik rayuan tu. Apabila ditarik balik, kita sebagai orang Islam mengamuk, marah, dia kata kita resis. Walhal kalau dia tarik, apa salahnya? Mu siapa? Biarlah orang peguam yang tarik. Ini menteri dalam negeri yang tarik. Apabila kita marah, dia kata kita resis, menggunakan agama untuk menang pilihan raya, mengkudakan agama, menunggang agama, macam-macam. Tapi dia khianat. Kenapa kamu tarik rayuan tersebut? Orang lain memerintah juga tak tarik. Biar situlah proses perbicaraan diteruskan. Dia tarik. Pasal apa dia tarik? Pasal dia tahu yang orang Islam Melayu tidak menyokong lagi. Tumpuan dia hanya kepada pilihan raya 6 negeri ni. Orang Melayu tak sokong lagi dia. Jadi dia nak kalau boleh orang bukan Melayu, orang bukan Islam menyokong dia 100%. Maka mereka terpaksa menarik rayuan kalimah Allah. Pada tanggapan dia dapat 100% orang bukan Melayu sokong PH, dia nak sikit lagi 10% untuk dia menang pilihan raya dan kekal memerintah. Ini dia tujuan dia. Dia sanggup mengkhianati agama kita. Inilah gambaran pemerintahan kakistokrasi yang dipimpin oleh Perdana Menteri yang ke-10 pada hari ini. Tuan-tuan, kita kena sedar, rakyat Terengganu kena sedar bahawasanya pemerintahan di pusat hari ini diterajui oleh DAP. PAS berpuluh tahun bekerjasama dengan DAP sampai masa mufarakah. Bersatu 22 bulan sahaja. Tak boleh mufarakah juga. Lebih kurang sama je cerita PAS dengan Bersatu. DAP dilanggar agama Islam, dilanggar hak keistimewaan Melayu. Tak boleh. Tan Sri Muhyiddin ni anak Tok Guru juga, anak keturunan Tok Guru agama juga. Tak boleh, dia kata tak boleh. Dia langgar, ditarik balik. Dia langgar, ditarik balik. Tak boleh. Jadi kita keluar. Dan hari ini saya nak bagi contoh. DAP mempunyai 40 kerusi di Parlimen. Tapi asalnya dia mempunyai 42, kalah dah 2.
PKR mempunyai 31 kursi di Parlimen dan UMNO mempunyai 30 kursi. Siapa banyak? DAP banyak. Jaga. Ini bukan soal rasis. Saya tak nak kata kepada orang bukan Islam, orang bukan Melayu, ini dasar DAP. Dasar DAP ialah sama rata. Dasar kita adalah sama. Apa dia makna sama rata? Sama rata ialah seri. Contoh, kalau peruntukan kepada Masjid Surau 100 juta, maka dia minta peruntukan untuk rumah ibadat dia pun 100 juta. Berapa hutang rumah peruntukan dia? Rumah ibadat dia. Kita berapa puluh ribu. Nak sama rata. Benda ni berlaku di zaman Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri yang kali yang kedua. Itu dia. Hak keistimewaan Melayu kita ada. Dia kata kena bagi sama rata pasal aku pun IC biru. Mu pun IC biru. Tak boleh. Isu agama sebagai agama persekutuan iaitu Islam dan juga hak keistimewaan Melayu telah disimpul mati oleh pemimpin-pemimpin terdahulu. Kita tak boleh rungkai. Dia nak rungkai. Apabila kita kata ni dah langgar dinding, tak apa, kita minta maaf. Esok dibuat pula. Itu perangai. Jadi kita jangan beri peluang. Kita bukan nak marah sangat ke UMNO ni. Kalau kita undi UMNO, Barisan Nasional di Terengganu, maka kita juga membantu memperkukuhkan kerajaan pusat yang diterajui, yang dipopularkan oleh DAP. Jadi kita simpang dulu UMNO. Saya nak ingatkan orang UMNO, sabar dulu seketika. Dalam masa yang sama pun kita tahu orang UMNO pun nak marah juga dengan pimpinan dia ni, hak atas ni, pasal jadi kitab rujukan. Presiden dia selalu mempertahankan kenyataan-kenyataan daripada DAP. Dan kita tahu pemimpin akar umbi UMNO, ahli-ahli UMNO di bawah dah meluat dengan pemimpin mereka. Tapi inilah masa dia. Masa dia, kamu jangan sekali-kali memberi undi kepada UMNO Barisan Nasional. Kalau kamu pergi, bermakna presiden kamu, hak yang kamu benci itu makin berkuasa. Simpang sekejap. Sahabat-sahabat saya dalam UMNO tu, kali ni apabila kita bersih, kita sapu bersih, kita bagi signal kepada pusat bahawasanya kamu tidak ada anchor lagi, tidak ada sauh, tidak ada port lagi di bawah, maka kerajaan itu tidak lama. Dan pada ketika itu UMNO bersih, baru orang muda fasa kedua baru kita bincang. Kita sentiasa terbuka, terutamanya dengan UMNO, pasal kita tahu UMNO sedara sedari dengan kita. Tapi sekarang tak boleh. Dia pun tak mahu dengan kita pun tak mahu dengan dia. Ni DAP. Baru-baru ni jelas. Tony Puah ni DAP ni pandai. Kalau dia nak kata banyak orang Melayu, dia letak jawatan. Dia tak duduk dalam jawatan-jawatan tinggi. Dia katalah, Tony Puah ni penasihat kepada Susah Agung DAP, Anthony Lok. Dia kata jelas UMNO Barisan Nasional Pakatan Korup. Dia berani kata gitu. Berani kata walaupun dalam gabungan mereka, walaupun sebantar dengan mereka, dia kata pasal apa? Pasal UMNO Melayu. Tapi apa yang UMNO jawab? Pemimpin UMNO jawab nombor satu. Pemimpin nombor satu UMNO jawab, tak apa, itu pendapat peribadi. Pendapat peribadi. UMNO korup. Tony Puah, penasihat kepada Susah Agung DAP, mengatakan UMNO korup. Dia boleh kata pendapat peribadi. Kenapa?
dia nak mempertahankan kedudukan dia. Pasal kalau tak ada DAP, tumbang kerajaan tu. Tak ada UMNO tak tumbang lagi. Tak ada UMNO tak tumbang kerajaan. Tapi kalau DAP tak ada 40 kursi, maka kerajaan itu akan tumbang. Jadi UMNO sebagai pasok dia. Orang Terengganu kata sebagai baji. Itu sahaja yang UMNO ada di Putrajaya pada hari ini. Dengan beraninya, ni kita semua tahu, DAP ni berani. Dia duduk dalam kerajaan, dia berani bercakap. Dia berani mencadangkan supaya bak kutih. Saya tak kerti juga bahasa Cina. Saya tanya anak saudara saya pandai bahasa Cina. Sok tulang babi. Ceritanya, sok tulang babi dicadangkan oleh ahli parlimen DAP untuk dijadikan makanan warisan macam nasi dagang. Sok tulang babi. MCA, MIC dah tahu sok tulang babi tu, tapi tak pernah buat keluar kerana dia tahu. Itulah sensitiviti yang dia kena jaga. Tapi DAP nak jaga. Dia nak cakap, dia cakap je. Dan tidak ditolak. Menteri Pelancongan kata, kita kaji. Jadi bak kutih sok tulang babi sekali lagi akan jadi makanan warisan negara kita. Ngeh Koham pun daripada DAP, Pak saudara kepada Ngah Komeng, mencadangkan supaya orang Islam yang murtad kena raih. Dia camik hal-hal perihal orang Islam. Kalau orang Islam berkahwin di luar negara, berkahwin dengan orang kafir, jadi murtadlah orang Islam tu. Balik ke Malaysia, dia suruh kita menghormati dan meraihkan murtad. Kita ada hukum hakam, dicadangkan dalam parlimen, berani. Lagi senator, seorang senator daripada Setiawan pun ahli senator sama dengan saya. Dia mencadangkan supaya apa? Dalam kad pengenalan tidak ada lagi agama dan bangsa. Maknanya kalau kita Melayu, tidak ada lagi Melayu tu. Apabila tak ada Melayu, maka tak adalah agama. Dia nak suruh buat bangsa Malaysia. Dia punya pandai. Marah kita berapi. Dia kata kita resis. Inilah dia. Jadi kita kena berhati-hati. Kali ni kita kena ingat bahawasanya parti politik yang memerintah di pusat, di Putrajaya hari ini, yang berkuasanya ialah DAP. Jadi kita kena berhentikan tu. Kita kena berhentikan. Orang UMNO biar tinggallah PH sini. UMNO Barisan Nasional kena berhenti membantu memperkukuhkan DAP di Putrajaya. Dan pilihan raya negeri, khususnya malam ni di negeri Terengganu, kita nak bagi satu isyarat referendum kepada kerajaan pusat bahawasanya kamu bukan pemimpin aku. Kamu menipu tiap hari, kamu membohong tiap hari, kamu mengkhianat tiap hari berulang-ulang. Maka caranya ialah satu undi pun kalau boleh jangan bagi undi kepada wakil daripada Pakatan Harapan, iaitu di Terengganu adalah Barisan Nasional dan UMNO. Itu yang kita nak. Jadi 12 hari bulan merupakan hari yang sangat penting kepada kita. Kita nak di Terengganu seperti mana yang dikatakan Datuk Saipul tadi, Ustaz Wan Hassan tadi, kita bagi betul-betul sungguh-sungguh 32-0 insya-Allah, supaya pusat sedar, supaya Anwar Ibrahim sedar yang dia dalam keadaan di landasan yang tidak betul pada kali ini. Jadi saudara-saudara sekalian, banyak lagi perkara lain yang saya boleh kongsi, tetapi kita nak minta sahabat saya ahli parlimen, dulu ahli Dewan Negara, sekarang jadi ahli parlimen, untuk mengupas
isu-isu lain. Kita tahu di Terengganu semenjak PAS mengambil alih sebagai kerajaan, tidak ada satu pun salah laku, salah guna kuasa dan juga terlibat dengan SPRN. Kau ada dengar? Ada? Kau salah? Tak ada. Tuduhan adalah macam-macam tuduh, tapi SPRN dah gigak lagi. Satu, kita kena kekalkan perbelanjaan yang cukup berhemah. Dia kata kali ni, ni orang UMNO kata Marang lah, dia buat contoh Marang. Sebab Marang tu turun-temurun ahli parlimen tu Wajih mundur. Dia kata mundur, sepenggal mundur. Saya nak bagi tahu kawan Dungong, 22 bulan masa tu PAS pembangkang, masuk Tan Sri Muhyiddin, PAS jadi kerajaan selama 13 bulan, tak silap 17 bulan aja PAS bersama dengan kerajaan pusat, projek Jambatan Marang diluluskan dengan segera 400 juta. Sebab selama ni UMNO tekang, UMNO palang, UMNO njas apa ke apa dasar laut. Sebab tu dah lewat projek. Sebab tu Marang mundur. Sebab tu kita nak tengok sekali lagi, kalau sekiranya kita bagi jelas referendum, maka kerajaan pusat tidak akan lama. Selangor kita bahang, Terengganu, Kelantan, Kedah, Negeri Sembilan, saya nak bagi masa 30 hari je. Anwar Ibrahim akan buat perhitungan sama ada diadakan pilihan raya semula ataupun dia diturunkan oleh ahli parlimen mereka sendiri. Itu tak ada anchor dah, tak ada sauh. Negeri habis bahan orang Melaka, nak mengetah ke mana? Itulah tuan-tuan, saya minta sungguh-sungguh supaya kita bertahan, walaupun kita tahu macam-macam dakwah yang dibuat oleh pihak kerajaan pusat kepada pimpinan Bersatu dan juga PAS. Nak takak saja, seleh takak. Gi SPRM, gi bala boleh. Ini igat tok guru pula ni. 3R. 3R ni sentuh sikit lagi. 3R ni sebenarnya religion, art, race, royal, agama, bangsa, raja dan agama. Yang menyentuh agama sebenarnya adalah DAP. Dia selalu camik agama kita. Kita tak pernah camik agama dia pun. Lepas tu apabila kita marah, dia kata kita racist. Yang menyentuh bangsa Melayu adalah DAP. Yang menyentuh raja-raja adalah DAP. Hari ini dijaja. Kerajaan hari ini direstui oleh raja. Bapa kerajaan dulu akak supah mana? Nak tanya dia. Rakyat pun kadang-kadang terpengaruh. Dia je, Anwar Ibrahim, dia seolah-olah mengangkat sumpah di depan raja. Mahir Sabri, Tan Sri Muhyiddin, Tun Mahathir, Tun Razak, Tunku Abdul Rahman, akak sumpah dengan siapa? Dengan raja juga. Raja restu pelantikan awak sebagai Perdana Menteri. Move on lah, jadilah cakap pasal raja. Sebab raja tu pun raja kita. Dia cakap pasal raja, dia kata dia sokong raja. Kita cakap pasal raja, pasal tuanku, pasal ni Tuan Agong, dia kata kita rasis. Inilah perangai pemimpin kakistokrasi. Kerja dia membohong, menipu dan mengkhianat. Jadi sekadar itu saya nak tinggal di Paka ni. InsyaAllah kita dapat hadam apa yang diterjemahkan oleh saya tadi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.